Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga korang diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Video kali ni aku nak tunjuk macam mana aku set up dua aquarium ni menggunakan satu sistem filter yang sama. Dan dalam video ni juga aku akan tunjuk details barang yang aku gunakan dan senarai harga sekali. Jadi korang boleh buat juga projek ni. Tanpa membuang masa, jom aku tunjukkan macam mana aku set up aquarium ni. Pada video yang lepas aku ada tunjukkan macam mana aku nak tebuk lubang aquarium kaca ni. Dan sekarang ni aku nak buat dia punya piping dulu. Sekarang aku nak tanda dulu lubang untuk laluan pipe ni. Lepas tu aku akan drill kayu ni. Dan jom aku tunjukkan macam mana cara nak buat dia. Untuk tebuk pula aku pakai tebuk ni. Ni adalah tebuk untuk tombol pintu sebenarnya. Sebenarnya agak besar juga hole saw ni. Tapi aku nak jimat sikit bajet ni yang ada kat rumah. Jadi kalau nak lawa lebih baik kita pakai hole saw yang kecil lah. Nanti lubang dia tak nampak sangat. Tapi aku nak, macam aku cakap, aku nak save bajet, aku pakai hole saw ni. Tapi boleh lah, aku rasa boleh lah kalau aku pakai hole saw ni. Sekarang aku dah selesai tebuk lubang. Satu tingkat aku buat 3 lubang, 2 untuk laluan pipe, 1 untuk laluan kabel lampu ataupun kabel pump lah. Kalau kat atas ni kabel lampu, kalau kat bawah ni kabel pump lah. Dari depan okey. Dari belakang dia hancur sikit. Ni kalau korang nak kemas, korang boleh gosok sikit dengan kertas pasir ataupun korang boleh tampal dengan wood filler. Tapi macam aku cakap tadi, aku nak save budget sikit. Sebab aku dah terlebih budget dah untuk buat projek ni. Jadi aku biarkan macam ni. Lagipun dia duduk kat belah belakang, jadi tak berapa nampak sangat. Tapi kalau nak kemas, korang tampal dengan wood filler dan korang gosok lah dengan kertas pasir. Sebenarnya basic kalau nak potong pipe, pastikan potongan korang kemas lah. Sama ada korang guna gergaji ataupun grinder lah. Dia tak boleh potong dia sengit. Kalau sengit nanti mesti air akan leaking. Kalau potongan kemas korang tak payah gam pun, nanti insyaAllah dia punya insyaAllah tak akan leaking lah. Sekarang piping hampir siap. Sangat bengot aku buat. Kat sini tempat air masuk, aku letak valve. Aku takut pump aku terlampau kuat, jadi aku letak satu valve untuk backup dia sebenarnya. Aku rasa mungkin valve ni tak pakai kot. Dan sebelah sana ada lagi satu valve untuk kontrol air, untuk split kepada dua. Nanti aku akan adjust lah air menggunakan valve tu, dan air akan masuk ke atas juga. Dan sebelah sini pula adalah dia punya overflow. Air akan turun kat sini. Dan nanti kat belah dalam aku akan turunkan dia ke bawah. Dan ni aku kena buat U sebab soket ni panjang sangat, dia tak boleh terus U ke bawah lah. Dan dia akan collect juga air daripada sini, akan jatuh ke bawah. Dan kat sini dia akan masuk filter balik. Okey lagi. Sini air masuk, sini air keluar. Nanti pun sini aku akan adjust sikit-sikit. Dan kat sini aku suka ada valve untuk kontrol air kat dalam ni. Yang ni adalah dia punya filter. Filter dia terlebih sikit pada box ni, tapi tak apa kot, tak ada masalah, sikit je.
Dan sini pun aku akan turunkan buat piping lagi, turun ke bawah untuk overflow. Dan okey, untuk filter ni pula nanti aku akan bahagikan kepada 3. Satu aku letak sponge, satu aku letak biofilter dan satu untuk pump. Nanti aku akan tunjukkan. Okey, sekarang ni aku nak test dulu air dia. Macam mana piping aku okey ke tak, ada leaking ke tak, aku nak test dulu. Kalau okey, nanti aku akan buat beberapa finishing. Dan macam kayu ni aku akan spray clear bagi dia waterproof. Supaya aku takut ni kalau ada air ke, nanti aku takut kayu ni kembang. Jadi aku akan spray clear. Dan nanti aku akan buat beberapa finishing. Macam aku check dulu kalau ada leaking ke apa ke. Lepas tu aku akan adjust lah bagi cun-cun semua. Jadi aku akan tunjukkan kat korang. Okey, sekarang aku tengah test. Sekarang air tengah running. Dia ada air keluar dan air masuk. Paras air pun tinggi juga. Memang aku nak kalau boleh aku nak tinggi-tinggi air dia. Tapi so far okey. Memang pump dia pun senyap juga. Okey. Ni tingkat kedua pun boleh kata okey juga. Air dia okey. Running cantik lah. Ni pump dia. Nanti aku akan beritahu details pump ni dan barang-barang lain lagi. Okay, biar aku settlekan finishing dulu. Lepas tu aku akan tunjukkan korang macam mana final product dia. Okay geng, sekarang Alhamdulillah krim aku dah siap. Okay, sebelum aku terlupa, aku nak tunjuk ni lah kesan cala di hati. Okay, aku pun sebenarnya tak perasan bila kesan cala ni. Tapi aku rasa waktu aku pasang stiker kat belah belakang ni dan aku tak lapik akrium aku dan terhasillah cala di hati ini. Tapi tak apa, aku rasa aku tahu macam mana nak hilangkan kesan cala ni. Nanti aku rasa aku akan share kan macam mana aku nak hilangkan kesan cala ni. Okay, sekarang aku letak ikan gapi dulu sebagai tester. Akrium ni sebenarnya aku nak letak ikan laga aku. Tapi ikan gapi ni aku letak sebagai tester je. Dan sekarang ni aku nak tunggu air aku matang dulu. Dalam 3 ke 4 minggu dulu baru aku letak ikan laga. Dan akrium ni sebenarnya aku nak buat aquascape. Dia aku kena tunggu dalam tempoh 3 ke 4 minggu dulu. Okey, sekarang ni so far aliran air memang cantik. Dan korang boleh tengok air agak tenang. Dan air dia tak melimpah. Okey, yang paling penting sebenarnya bekas ping ni. Aku risau kalau bekas ping ni tersumbat, air akan melimpah keluar. Tapi kalau korang, aku sumbatkan lubang ping ni. Dan air akan masuk daripada atas. Tapi air dia akan naik sikit, tapi air dia tak melimpah. Itu yang paling penting. Dan aku dah test, memang air dia tak melimpah. Dan akrium bawah pun aku dah try, memang air dia tak melimpah. Dan valve kat belah dalam ni aku dah kecilkan sikit. Dan valve yang belah belakang tu pun aku dah kecilkan sikit sebab air dia agak kuat sikit. Jadi aku kena kecilkan sikit je valve kat belah belakang tu. So far memang cantik. Aliran air memang cantik. Okey, sekarang pergi kepada filter pula. Ni filter aku. Okey, tak nampak sangat. Aku buka flash jap. Okey, sekarang ni adalah filter aku. Sebelum ni aku ada cakap aku nak buat 3 bahagian untuk filter, iaitu untuk solid waste dan biofilter dan pump. Aku nak letak pump. Tapi aku dah cuba buat macam tu, tak boleh sebab aku cuba guna gam silikon. Bila aku guna gam silikon, bekas ni nanti bila kita isi air dia akan kembang. Jadi silikon tu akan tercabut. Jadi ni adalah plan B aku, di mana sini air akan turun. Dia akan masuk ke dalam bekas ni. Bekas ni aku letak sponge dan bawah bekas ni aku akan buat lubang. Jadi air akan keluar daripada bawah. Air akan melalui sponge dulu dan dia akan keluar dan pergi kepada dalam filter ni. Filter ni adalah tempat biofilter aku. Dan yang ni sekarang ni aku hanya terfikir macam ni je. Aku rasa mungkin nanti next time aku akan modify sikit sampai dia betul-betul berkesan filter aku. Dan untuk lubang ni pula. Dan lubang ni sebenarnya untuk overflow. Okey, aku risau kalau sponge aku dah start tersumbat. Aku takut aliran air ni akan slow. Dan aku takut nanti air akan melimpah daripada atas. Jadi aku buat ni sebagai backup.
apabila kalau sponge ni tersumbat, air dia akan bypass, dia akan keluar daripada sini. Jadi air dia akan melimpah kat sini lah. Harap-harap dia menjadilah, harap-harap dia tak melimpah daripada atas. Okey, untuk filter, untuk media biofilter aku letak bioring. Bioring ni dalam RM20 sekilo. Ni biostick. Yang ni aku tak tahu apa nama dia, biobrick kot, aku pun tak tahu. Lebih kurang dalam RM3 satu. Ni lebih kurang dalam RM5 satu. Dan yang ni yang paling mahal, ni lebih kurang dalam RM28 satu ni. Jadi aku beli satu je, tu yang aku mampu. Dan untuk filter ni banyak ruang lagi, aku boleh tambah lagi media filter. Dan tengok dulu kualiti air dia macam mana. Kalau tak cukup, aku boleh tambah. Kalau dah cukup, okey lah ni. Okey, cakap pasal pump pula. Okey, pump aku menggunakan 1200 liter per hour, 17 watt. Dan setakat ni aku tengok okey. Pump ni pun senyap. 17 watt pun sebenarnya tak berapa tinggi sangat. Okey. Dan kalau aku tengok spesifikasi pump ni, dia boleh naik tinggi 1.6 meter. Dan ketinggian aquarium aku adalah lebih kurang dalam 1 meter lebih sikit. Jadi aku rasa sesuai untuk pump ni. So far aliran air memang cantik. Aku memang aku rasa ngam-ngam lah guna pump ni. Tapi aku rasa kalau pakai 1100 pun aku rasa pun dah cukup dah untuk setup aquarium yang macam ni. Dan air pun cantik je. Air dia akan sedut daripada bawah. Dan lubang atas ni sebenarnya adalah untuk mengelakkan siphon kalau pump tertutup. Jadi kalau pump tertutup, kalau pump mati, air dia tak akan sedut daripada bawah. Jadi air dia akan paras ni je lah. So far aku tengok aliran air cantik. Aku tengok tak ada leaking. Aku dah check banyak kali. Yang paling penting kalau nak buat setup macam ni, kena pastikan jangan leaking lah. Sebab sebenarnya nak maintenance pun susah juga sebenarnya, sebab terlampau sempit juga untuk ni. Dan mungkin ada orang akan tanya kenapa tak guna canister je. Canister boleh je, lagi senang. Tapi sebenarnya untuk channel ni aku nak buat projek DIY. Jadi filter aku DIY sendiri. Jadi aku rasa kalau guna canister pun boleh je. Lagi senang nak maintenance, lagi senang nak buat. Jadi tak ada masalah pun nak guna mana-mana. Okey, sekarang aku nak cakap pasal harga pula. Okey, pertama harga lampu ni. Harga lampu panjang ni adalah lebih kurang dalam RM46. Dia sebenarnya ni kotak dia RM46. Dan lampu bawah RM45. Aku tak tahu kenapa beza RM1 je. Aku tanya kedai krim tu kenapa beza RM1. Dia kata sebab ni besi dan sebab atas ni plastik. Aku tak tahulah. Tapi tak apalah. Okey, sebenarnya lampu ni dia ada 3 color. Sekejap. Okey, lampu ni dia boleh tukar 3 color. Memang sesuai untuk aquascape. Memang nanti aku plan aku nak buat aquascape. Dan sebenarnya agak terang juga lampu ni. Tapi tak ada masalah sebab dia ada switch on off. Dan harga aquarium atas ni adalah RM80. Dan harga aquarium bawah adalah RM50. Dan sekejap lagi aku akan bagi tahu berapa total cost aku buat ni. Dan tu je lah. Okey, sekarang aquarium ni aku nak buat aquascape projek akan datang. Tapi aku kena tunggu 3 ke 4 minggu dulu sehingga air tu matang. Dan lepas tu baru aku akan letak ikan laga aku dan aku akan buat aquascape. Okey, untuk total cost untuk projek kali ni, barang-barang hardware lebih kurang dalam RM178 barang-barang hardware saja. Dan barang-barang aquarium lebih kurang dalam RM314. Jadi total sebenarnya RM492, tak termasuk soilnya aku dah beli RM80 8 kilo. Jadi sebenarnya agak mahal dan tak termasuk lagi pokok-pokok yang aku nak beli untuk aquascape. Jadi sebenarnya agak mahal juga untuk projek ni. Tapi sebab dah minat aku buatkan juga. Dan aku rasa tu je untuk video kali ni. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang boleh komen dekat ruangan di bawah. Dan terima kasih kerana menonton. Semoga korang dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.